Okay, so selamat petang, good evening, kawan-kawan dari serata Malaysia. Welcome to masterclass hari ini yang khas coach buat untuk anda semua sempena tahun baru Cina. Tahun baru Cina ini adalah tahun Arnab, okay, the year of the rabbit. So biasanya kaum Tionghoa atau Cina, okay, tahun yang baru, okay, bermula daripada tahun baru Cina lah, di mana hari esok adalah hari pertama perayaan tahun baru Cina dan ia akan berlangsung selama 15 hari dan selepas itu pun mulalah so-called tahun yang baru kan. Cap Gome itu, Cap Go maksudnya 15. Cap Gome, Me itu adalah malam, so malam ke-15. Boleh tahu lah di mana gadis bawa limau tu tulis nombor telefon dia dan dia pergi ke sungai ke laut, dia buang ke dalam sungai atau laut dengan harapan bahawa ada jejaka yang handsome boleh ambil limau tu dan call dia, okay, supaya dia boleh kahwin. Itulah tradisi kan, so Cap Gome. So hari ini coach memang senang lah pasal reunion family meal itu semua sudah buat semasa lunch time. So sekarang coach pun sangat senang lah. So senang pun tak nak buang masa dan saya rasa lebih baiklah coach buat sedikit pendidikan ataupun pencerahan bagaimana anda boleh sempena tahun baru Cina Arnab ini boleh mengambil tindakan atau mengamalkan sedikit strategi yang berkesan dan senang supaya anda boleh start your journey of fat loss, okay? Perjalanan anda nak kurus ke, nak turunkan lemak badan ke, nak turunkan berat badan ke ataupun saiz badan, itu semua sama, okay? Maklumat yang bagus, tetapi oleh kerana ilmu yang terlalu banyak dan kita pun kadang-kadang tak tahu ilmu tu betul ke atau tak betul ke. Ada orang cakap macam ini baru boleh berkesan, ada orang cakap itu baru boleh berkesan. So too much information dan kadang-kadang kita pun tak tahu walaupun ada sesetengah orang dia mengamal strategi yang berlainan, tetapi adakah ia berkesan untuk diri kita sendiri. So tak apa, okay? Hari ini tak ada banyak information atau ilmu hitam yang terlalu pekat sampai you punya otak pun pecah. Tapi coach akan terang beberapa strategi yang sangat senang dan ia akan menjawab soalan coach, bagaimana nak bermula, apa yang saya kena buat supaya saya boleh start perjalanan ini. Okay, so let's get started. Before we start, sesiapa yang kali pertama join masterclass ini, boleh kenal saya. Saya adalah Coach Ho Yawen. Saya adalah pengasas dan pengarah syarikat saya iaitu Ho Liao Fitness. Dan saya adalah salah satunya fat loss dan body composition specialist yang berada di Malaysia. Okay. Di mana kelayakan saya dari Fit Malaysia di Petaling Jaya dan sekarang saya berguru dengan sifu saya yang berada di Melbourne dari company dia Australian Strength Performance. Okay, so apa yang anda belajar dari saya adalah daripada pengalaman saya sendiri selama 6 tahun dan juga ilmu-ilmu yang saya dapat melalui kelayakan sijil ini semua. Okay, so kalau nak ikut saya di social media, inilah tag saya di Facebook yawen.ho, okay, ataupun search sajalah Ho Yawen. Tak nak add friend pun follow saja, tak apa. Profile Facebook saya adalah public. Dan kalau Instagram boleh search cari saya di coach_Yawen. Alright, so sesiapa yang nak screenshot, tangkap gambar kelas malam ini, okay, nak post di you punya Instagram Reels, Story, Facebook Story apa, dipersilakan, no problem. Tak ada ilmu yang rahsia coach akan bincang hari ini, tapi jikalau anda buat sedemikian, jangan lupa tag coach, okay? Alright, ya, tolong viralkan coach. Okay, so apakah visi dan misi syarikat saya? Ia adalah untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan pendidikan yang terulung untuk kesihatan dan kecergasan optimum. Okay, memang cita-cita coach adalah untuk menjadi
fat loss and body composition specialist yang terulung di Malaysia. It is my ambition. Alright. So, let's get started. Oh, before that, ada disclaimer juga lah. Okay, so ini bukan apa yang anda akan dapat dengar malam ini, bukan nasihat perubatan. Okay, Coach bukan doktor, Coach tak ada kelayakan daripada universiti perubatan atau apa, tapi anggaplah sebagai satu pendidikan. Alright. So, tengoklah saya zaman gendut dahulu, sangat-sangat gemuk. Saya yang tidak, badan yang tidak tinggi pun berat sangat. Okay, dan tak handsome lah, tak handsome. Tapi sampai bila anda nak terus cuba untuk menurunkan berat badan? Sampai bilakah anda nak terus cuba untuk buat perubahan? Okay, well, let's face the facts, brutal facts ataupun fakta yang kejam. Satu daripada 2 orang di negara tercinta ini mempunyai berat badan yang berlebihan, overweight. That means you keluar saja, half of the population adalah overweight ataupun obese. Okay, itu sangat-sangat teruk untuk negara kita. Alright, dan pada masa yang sama, penyakit metabolik pun berleluasa. Apakah penyakit metabolik ini? Itulah penyakit yang tidak dapat menjangkit orang lain, seperti high blood pressure, seperti stroke, seperti serangan sakit jantung, okay? Kerosakan buah pinggang. Itulah semua penyakit metabolik yang semakin berleluasa. Okay? Semakin, every few days you akan tengok ada berita ke, ataupun orang post di social media ke, orang yang berumur tidak sampai 30 tahun pun sudah ada diabetes type 2. Kan? Orang yang tidak sampai umur 40 tahun sudah dapat stroke. Kan? So, yang semakin berluasa. Dulu penyakit-penyakit macam ini, biasanya dia terjadi pada golongan orang-orang yang lebih tua lah, umur yang lebih uzur kan. Tapi sekarang, okay, young adults, orang yang baru umur 20-an pun sudah dapat fatty liver disease, buah pinggang yang rosak, stroke, dan juga heart attack. Kenapa ni? Kenapa ni? Well, anda kena tahu, okay? Kita di sini ada, pasal kesihatan ada 2 industri yang berbeza. Satu, industri perubatan, the medical industry, iaitu your doctors, your hospital, your healthcare, okay? The industri perubatan. Dan industri pemakanan, the food industry, okay? Company-company yang menghasilkan makanan itu semua, okay? Mereka tidak selaras. They are not aligned with each other. Dan Coach sangat pasti industri perubatan tak kisah langsung apa yang anda makan. Dan industri pemakanan tak kisah langsung pasal kesihatan anda. Alright? The medical industry do not care about what you eat. And the food industry don't even care about your health. Mereka tidak selaras. So, kita macam terkepit di tengah-tengah. Okay? So, kesihatan orang ramai, kesihatan anda, okay, semakin teruk kalau anda tidak membuat perubahan. Tak tahu apa itu makan sehat. Tak tahu apa itu maksudnya aktiviti fizikal yang bersesuaian. So, lama-kelamaan, okay, anda pun makan sebarangan, apa yang ada anda makan saja, asal dia viral, you makan dengan lebih, kan? Lepas tu, sakit. Dan bila sakit, kebanyakan orang cakap apa? Tak apa, pergi hospital, ambil ubat. Betul kan? Does it sound familiar to you? Okay, Coach dah dengar lah banyak kali. Okay, tapi sampai bila anda nak dalam cycle ini? It is very toxic. And lama-kelamaan, tengoklah nasib you dan juga kualiti kesihatan anda. Banyak yang jatuh sakit, dapat penyakit metabolik awal, okay, early in their life. Dah banyak kawan coach ataupun kawan-kawan daripada masterclass, saya tahu ada yang ada
diabetes type 2, ada yang hampir dah pre-diabetic, okay? Dan bagi kaum perempuan, masalah yang khususnya terjadi pada kaum perempuan seperti endometriosis, polycystic ovarian syndrome PCOS, okay? Dan pelbagai masalah wanita lagi berlaku sekarang kerana kesihatan kita ini semakin teruk. Jadi Okay? buat roti. Siapa buat roti? Sorry. Sorry. Okay, tak apa, I dah mute you. Alright. So, bila orang nak membuat perubahan, okay, nak jadi sihat itu semua, so biasanya orang cakap, okay lah, I nak diet. So bila dia diet, tak lama kemudian dia ke laut. Oh, terpengaruh oleh kawan-kawan, oleh family member, tengok benda-benda yang dia suka, dah idam, dah craving, so dia makan lagi, dan diet terjejas ke laut. Dan cakap, okay tak apa, diet lagi. Dan tidak lama kemudian ke laut lagi. So you see, sampai bila anda nak masuk dalam cycle diet, then fail your diet, then fail your diet, sampai bila? Okay, it never ends. Kalau sudah tidak berjaya, that means you need to do something really, really bad. Okay? Dan seperti apa yang coach cakap tadi, cara dan ilmunya banyak, is all over. Thanks to internet, all over. YouTube ada banyak, doktor yang buat YouTube tu semua. Di Facebook ada Facebook page, dan cara ini mungkin boleh, bring you success. Di cara yang lain mungkin tidak, kena ke exercise atau kena makan ini ke, kena detox ke, kena puasa lama-lama ke. So there's so many ilmu dan cara-cara. Tapi which one is working for you? Mana yang sesuai untuk anda? So kita mesti, when we talk about change, kita mesti talk about lifestyle ataupun gaya hidup baru. Alright? So, pencapaian yang kekal, iaitu results that last permanently. Alright? Memerlukan anda mengamal gaya hidup yang baru. Coach sangat tidak suka program-program seperti jom kurus 30 hari ataupun diet 2 bulan. The question is, what's next? What happened after 30 hari ataupun what happens after 2 bulan? You go back to your old life? Ataupun what's next? Another 2 bulan? Another 30 hari? So, sangat tidak menggalakkan anda sign up program, that's short term, okay? Short term. So, program kurus jangka masa pendek yang tidak efektif ini, okay? Jika ia tidak efektif, jika perubahan yang dibuat oleh anda tidak menjadi tabiat baru, okay? The changes you make untuk menjadi sehat semula, okay? Kalau changes itu tidak tukar menjadi habit, okay? Tabiat habit, new habit, anda pasti akan gagal. Alright, let me tell you, you will fail. Now, diet yang agresif ini, ada yang tak makan 48 jam ataupun minum air saja atau apa. There's a lot of very, very weird, diets dan apa tu semua, detox ini atau protein shake itu semua, okay? Ia sangat agresif, okay? Perubahan yang mendadak, a lot of big changes, okay? I can tell you, ia akan memudaratkan kesihatan anda. It will affect your health apabila anda melakukan aggressive changes macam ini. Kenapa? Because you akan introduce stress ke badan anda. Okay? Badan anda tidak suka perubahan yang mendadak secara tiba-tiba. Jangan cakap, oh okay lah, dah gemuk sangat. Oh, baru berumur 30 tahun, tapi dah pakai size XXL. Okay, tahun depan nak pakai L. Oh, then tiba-tiba makan hanya brokoli, steam ayam sahaja, nasi langsung tak sentuh tu semua. So ini ada sangat agresif. Dan pergi jogging setiap hari 2 kilometer, 2 jam. I don't care, A lot of aggressive changes tidak bagus untuk anda. Okay? Tidak bagus dan tidak baik untuk badan anda. So, banyak orang tak ada ilmu untuk
buat apa yang sepatutnya. No knowledge. Okay? Orang ini cakap ini betul, orang itu cakap itu betul. So, siapa yang betul? Tak tahu. What is the first step? Apakah langkah pertama? So, di sini, sempena Tahun Baru Cina, Arnab 2023 ini, mari kita bincang. Okay? 4 strategi yang boleh Anda amal supaya Anda ada gaya hidup yang baru. Remember, kalau Anda nak berjaya, Anda kena ubah gaya hidup Anda. It is for long term. Long term. Kalau Anda join masterclass ini, ingatlah nak dapat tips boleh amal selama 2 bulan dan kurus dan lepas tu balik ke tabiat lama-lama, gaya hidup lama. Please leave the class now. I don't want you to in my class. Alright? I nak you membuat perubahan dan mendapat pencapaian yang berkekalan. I want you to lose the weight and keep losing the weight. Okay? Stay there. Kalau Anda sekarang 100 kilogram berat badan, aduh sangat berat. Then coach ajar Anda buat ini, buat itu, then slowly, sekarang Anda sudah 60 kilogram. I want you to stay there. Stay 60 kilogram. Dan tukar sikit lah maybe turun sikit 58, maybe naik sikit 63, no problem. We are human after all. But I don't want you to go back, balik ke 100 kilogram. It is very bad. It is very, very unhealthy. And you will shorten your life. Anda akan mati awal. So, 4 strategi. Number 1. Before that. Coach ini bukan teori saja. Apa yang saya ajar? Saya ajar kepada semua anak murid saya. Dan ini semua anak murid saya. Okay? Semua sudah berjaya. Semua tak ambil produk kesihatan. Coach tak jual apa-apa pun produk kesihatan. Tak jual protein, suplemen. Tak jual apa langsung. Apa yang saya jual adalah perkhidmatan bimbingan saja dan ilmu. Saya akan ajar. Okay, let's try this. Change this a little bit. Buat perubahan secara beransur-ansur supaya semua orang yang Anda nampak dalam skrin ini mendapat perubahan dan pencapaian yang berkekalan. Okay? Ini semua bukan orang Penang. Ada dari KL, dari Setiawan, Butterworth, dan sebagainya. So, strategi pertama. Start your day with protein. Bermulalah hari Anda dengan protein. Tak tahu nak start bagaimana, nak start apa, nak buat. Well, let's do this. The easiest change. Yang paling senang. Hidangan pertama Anda ataupun breakfast. Okay? Menentukan apa yang Anda akan makan sepanjang hari. The first food, the first thing yang Anda masuk ke dalam mulut Anda, okay, akan menentukan makanan yang lain sepanjang hari yang akan masukkan ke dalam mulut Anda. Alright, so protein akan menolong menghasilkan satu benda yang dipanggil neurotransmitter. Ia adalah macam sejenis hormon ataupun bahan kimia semula jadi, okay, yang dihantar ke otak Anda. So, okay, ia menghasilkan neurotransmitter ini yang sesuai supaya selepas makan protein, Anda tidak akan lagi mengidam makanan manis dan bergula tinggi sepanjang hari. Banyak orang yang ada cravings. Nak diet, okay, nak cuba ini, cuba fasting, itu semua. Tapi masih tak boleh menghilangkan rasa cravings itu. Bila tak minum benda yang manis atau makan makanan yang manis itu, dia menggigil. Tak boleh fokus itu semua. Ia bermaksud Anda masih ada cravings. So, bagaimana nak menghapuskan cravings ini? Bukanlah minum kopi ke apapun, tahan tu semua. That is wrong. The best way yang sangat-sangat berkesan dan sudah ada banyak orang yang mengamal cara makan ini dalam masterclass berjaya menghilangkan rasa cravings ini melalui satu perubahan saja, iaitu ambil protein sebagai hidangan pertama. Alright? Apabila Anda tolong siapa yang join, tolong mute microphone you, jangan kacau saya. Alright, so apabila Anda ambil protein pada waktu pagi ataupun sarapan pertama, okay, jika Anda buat fasting tu semua kan, kadar insulin dalam badan Anda pun dikawal. Okay, the insulin rate in your body is controlled. Jika Anda bermula hari Anda dengan benda yang manis,
kuih, Milo, teh ais itu semua, I can very sure sebelum waktu tengah hari anda sudah lapar, number one. Number two, anda pun mengantuk. Tak boleh fokus. Asyik nak rasa nak makan saja. So anda pun terjatuh ke dalam ketagihan gula itu. Sebaliknya, jika anda ambil protein first thing in the morning, okay, kadar insulin terkawal. Dia tidak naik dengan mendadak. Ada naik pun, tapi tidak naik cepat selepas anda makan karbohidrat ringkas atau benda yang bergula tinggi. Itu firecrackers. Okay, dan protein juga akan menolong memberikan rasa kenyang yang tahap ajaib ini. Very full, okay, yang lebih tinggi. Selepas anda makan protein for breakfast, okay, anda tidak akan rasa lapar. Kenapa? Protein ini adalah satu molekul yang kompleks. Yang kompleks. Di mana ia terdiri daripada beberapa chain, okay, atau rantaian yang dipanggil amino acid. Badan anda perlu mengambil masa untuk memecahkan protein ini kepada amino acid ini yang berlainan. Terdapat jauh lebih daripada 20 jenis amino acid. Okay? Dan oleh kerana badan anda memerlukan masa untuk memecahkan protein ini kepada amino acid, ia juga memerlukan tenaga untuk buat pecahan ini. That's why protein mempunyai satu benda yang dipanggil TEF ataupun thermic effect of food yang lebih tinggi berbanding dengan lemak dan karbohidrat. It takes time and energy to break down protein in your stomach. That's why protein ini sangat-sangat bagus. Selepas makan, anda tak rasa lapar, anda pun boleh fokus, okay, tak rasa mengantuk, dan ia menolong badan anda menggunakan lebih banyak kalori sepanjang hari. Very, very interesting. So, apa maksudnya bermula hari anda dengan protein instead of biskut atau kuih, okay, atau nasi untuk sarapan pagi? Cubalah ayam, ikan, sotong, udang, ataupun telur. Semua ini protein. Siapa cakap awal pagi tak boleh makan ayam? Siapa cakap awal pagi tak boleh makan daging lembu atau ikan? Tak ada orang cakap. Cuma anda rasa, pelik juga. Awal pagi makan benda ni. Boleh ke? Boleh. Jawapannya boleh. Alright, cuba. Belum cuba, belum tahu. Dan dalam kelas masterclass pertama, coach introduce satu jenis breakfast yang ajaib, sangat-sangat bagus untuk orang yang ada rasa cravings itu semua, masalah berat badan susah nak turun, okay? Selepas makan breakfast yang ini yang dipanggil breakfast DNK, sudah ada kemajuan dari segi penurunan berat badan dan juga pemansuhan segala cravings sepanjang hari. Kalau berminat, boleh pergi ke website coach dengar rakaman masterclass pertama. Okay, so ini adalah strategi pertama. I don't want to complicate things, okay? So just think about, selepas bangun ataupun anda buat fasting, then fine fasting. Then the first meal yang anda makan, fokus on protein dulu. Jangan tanya sama ada protein shake boleh ke, itu semua. Coach tak ambil protein shake dan coach tidak menggalakkan sesiapa ambil protein shake juga. Real food. Bila cakap daging haiwan itu anda mesti boleh kenal. Contohnya ayam. Bila anda tengok daging ayam itu, you boleh kenal lah, itulah paha dia ataupun sayap dia ataupun bahagian dadanya. Okay? Sausage ayam is not ayam. Nugget ayam is not ayam. Patty burger ayam is not ayam. Itu semua bukan ayam bagi coach. I want to be able to identify bahagian-bahagian haiwan itu. Sama juga dengan ikan. Okay? Kecuali contohnya tuna. Anda rasa, okay, nak ambil, coach cakap, ambil protein, then I boleh turun berat badan. Yes. Bila I nak try tuna, tak pasti tuna itu betul semula jadi atau tak semula jadi. Then yes, it's okay. Tuna yang ada di dalam can itu macam daripada ayam brand itu semua, okay, itu boleh makan. Itu memang tuna, daging tuna. Tapi pilih yang plain punya, yang rendam dalam air sahaja. Janganlah pergi beli yang
apa chili spicy mayo ke tu semua soak in olive oil tu semua ke. No, please, jangan. Keep it simple, guys. Simple as possible. Kalau nak menaikkan rasa tu, nak nikmat lebih, then potong chili ke ataupun potong bawang ke, dan campur-campur sendiri. Okay? Don't be lazy. Ini adalah satu strategi yang sangat-sangat berkesan. Very effective. Trust me. Belum cuba, belum tahu. Strategi number 2. But exercise. Okay? You like it or not, Anda mesti ada aktiviti fizikal. You like it or not, Anda mesti ada aktiviti fizikal. Tidak ada seorang di dunia ini yang boleh mendapat kesihatan yang optimum tanpa melakukan sebarang aktiviti fizikal. Your body is designed and made to move. Dan angkat benda, tolak benda, melompat, naik panjat tangga, turun tangga. Your body is made to move. Bukan duduk sepanjang hari sahaja di depan TV atau main telefon atau di depan komputer sahaja. No. Okay, you are made to move. Apabila Anda bergerak melalui aktiviti fizikal, you akan meningkatkan energy output Anda. Yang suka kira kalori itu, kalori in, kalori out. Inilah kalori out. Okay, bila Anda bergerak selalu melalui aktiviti fizikal, Anda meningkatkan penggunaan kalori dalam badan Anda. Nah, senaman yang dilakukan, okay, mesti mengikut kemampuan dan keupayaan badan Anda. Bila coach cakap, oh, resistance training is the best and everything, kalau Anda tak mahir, tak tahu bagaimana nak buat, okay, janganlah ikut orang angkat yang berat-berat, you punya form dan teknik pun salah, tempo pun salah, okay, tak jaga you punya position, tulang sendi itu semua tak jaga, then you jatuh sakit. Then cakap, oh, exercise tak bagus, oh, pergi gym tak bagus. It's yourself, bukan salah aktiviti fizikal itu. Okay, kalau tak pasti, okay, tolonglah sila cari guru yang boleh ajar Anda. Don't do it yourself. I know there are many YouTube video yang okay, ikut coach ini buat itu, ikut coach itu buat itu. Nah, ikut okay, because most of them, okay, kebanyakannya menggunakan berat badan sendiri saja, your own body weight. Lompat-lompat sini, squat, itu pumping itu semua. Okay, fine. Okay, that's fine. Tapi kalau boleh dan kalau mampu, tolonglah cari coach, okay, cari personal trainer yang boleh ajar Anda cara untuk melakukan aktiviti fizikal yang betul. Bagi orang yang sangat obese, okay, sangat berat, then pilihan aktiviti fizikal yang Anda boleh lakukan pun terhad. Because why? You are very heavy. Kalau Anda buat salah, then you akan menyakitkan atau mencederakan sendi-sendi atau lutut you ataupun bahu you ataupun tulang belakang you. Okay, you may injure yourself kalau Anda tak tahu cara yang betul. So bagi coach, kalau saya ada dapat satu anak murid yang sangat obese, katakan orang 100 kg itu, saya tak akan tulis satu program exercise untuk dia. I nak dia buat satu benda saja, contoh dari sini. I nak dia target, dan this is serious. I said target setiap hari at least 5,000 langkah. I nak paksa anak murid obes ini berjalan at least minimum 5,000 langkah sehari, every single day. Dan melalui aktiviti fizikal yang berjalan sebanyak 5,000 steps ini pun sudah memadai. Is already enough to kickstart the energy output increase. Meningkatkan penggunaan kalori. Yes, start with this. Then, saya akan pantau, monitor. Hari pertama, oh, nak mati. Jalan 5,000 langkah pun, oh, sudah letih. Never mind, continue. Day 1, day 2, day 3. Then, I can very sure, sangat pasti. Lama kelamaan, dia akan rasa, 5,000 step ini sudah macam okay. Sudah tak challenging lagi. That is the time I tahu badan dia sudah menyesuaikan diri, sudah adapted. Then, I akan cakap, are you ready for the next change? Let's target 7,000 langkah sekarang. 7,000, dia akan complain. Tak ada masa tu semua. No, I don't care. You want to lose weight, you want to be healthy,
let's do this. Okay? Then slowly, dia akan buat juga, dia complain. Tapi lama-lama dia pun buat. Buat. Then, kilogram dia sudah turun, berat dia sudah start turun. Okay? Dia control, dia ambil protein sebagai hidangan pertama. Okay? Then dia akan rasa, berat badan semakin turun. That's the time coach akan tengok sama ada boleh start buat sedikit aktiviti fizikal yang senang. Seperti chair squats. Adakah anda tahu apa itu chair squat? Yaitu duduk di kerusi dan berdiri sahaja. Dan ulang sebanyak beberapa kali. 15 times atau 20 times. Chair squat. Secara berlahan-lahan. Yes. As easy as that. I sebagai personal trainer, I need to know sama ada orang ini mampu lakukan aktiviti ini semua. So you can see the contoh yang I bagi ini, bila anda buat perubahan, jangan tiba-tiba gila, join orang pergi hiking lah, jogging ni, atau tak pernah pergi buat aktiviti fizikal, tiba-tiba pergi join orang 2 jam zumba, lepas tu ini sakit, itu sakit, susah nak nafas, jantung berdegup dengan terlalu pantas, terlalu kuat, dan rasa letih tu semua. That is not the way to melakukan aktiviti fizikal yang betul. Dan bagi orang yang tak obes, berat sikit tapi tak obes sangatlah, then you boleh buat apa saja jenis aktiviti fizikal yang anda suka. Suka bersukan, main bola sepak, go ahead, main. You suka berenang, berbasikal, go ahead, go and do it. Okay? So, jangan cakap anda nak buat sahaja. Orang yang cakap, I nak ini, I nak buat itu, I nak itu. Coach biasa tengok dan dengar like, semua ini, or just say, let's see results. Let's see you doing apa yang you nak buat. I nak ini, I nak itu. Biasanya tak mengambil satu langkah pun. I want to see. Let's talk more action. Then dia akan bagi tahu, coach, hari ini saya sudah buat ini. Then Wednesday, coach, saya sudah siap buat ini. Friday, coach, saya sudah buat ini. This is what I want. And this is what I want you to do. Kalau anda sekarang sedentary, kaki main duduk depan komputer saja, hari-hari duduk saja, tak bergerak langsung, nak ambil air pun, refill one big bottle letak di tepi ke meja you, tak jalan ke dapur pun, that is sedentary. Kalau rumah ada tangga, tolonglah naik turun lebih sikit, kan? Kalau anda kerja di office, tolonglah jangan selalu naik lift, satu tingkat pun naik lift, malas sungguh. Pakailah emergency staircase. That is the activity physical that you need to do. Then you ask me, bagaimana nak capai 5,000 langkah itu? You don't have to. You just have to walk more. That's it. Katakan anda pergi ke shopping mall. Sendirilah, bukan dengan keluarga sendiri. Nak pergi buat window shopping ke ada apa. Where do you park your car? Biasanya, orang Malaysia ni yang malas akan cari tempat parking yang paling dekat dengan pintu masuk kan. Paling dekat, right in front dia suka. Tepat. Why don't you park jauh sikit? You pun tahu tempat parking yang dekat dengan pintu masuk tu most of the time sudah penuh punya. Sampai ada illegal parking tu semua. Why don't you park somewhere far yang you tahu memang ada car park punya. Park there, ingat mana you park dan jalan ke pintu masuk itu. Dengan membuat sedikit perubahan macam ini, 5,000 steps is easy. No problem at all. No problem at all. Alright? So, kalau anda sudah start, buat perubahan macam ni, then berat badan semakin menurun, dan lemak badan pun semakin mengurang, dan akan sampai satu masa dia akan plateau lah. Tak akan berubah lagi. Kenapa? Kerana number one function of your body is to adapt. Fungsi utama badan anda adalah untuk menyesuaikan diri. That means pada masa itu badan anda sudah menyesuaikan diri. Dia tak nak berubah lagi. Masa itu anda boleh masuk body recomposition. Iaitu tukar komposisi badan anda di mana anda kurangkan lemak badan dan tingkatkan kandungan otot anda. Seperti coach. Alright? Dan ini, there's only one way you can do it. Iaitu resistance training. Latihan rintangan. No jogging, cycling, running, hiking, zumba, yoga, no way.
no way, absolutely no way yang boleh tolong anda mencapai body recomposition. Dan bila coach cakap latihan rintangan, tak semestinya mesti pergi gym, tak semestinya pergi angkat besi itu semua. Kalau ada one pair of dumbbell dalam rumah macam ni, coach ini ada one pair of dumbbell dalam rumah, okay, ada kerusi, ada resistance band, bermula dari situlah. Senang sahaja. Okay, so how much should you do? How often? Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. You mesti exercise atau melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Please don't say tak ada masa, sibuk tu semua. Okay, I know some people are really very sibuk, terutamanya mak-mak yang ada anak-anak tu semua. I understand. Coach pun ada 3 anak. I understand your situation. But sampai bila anda nak mengorban kesihatan sendiri kerana anda sibuk untuk orang lain, termasuk anak sendiri? When are you going to say that I'm so busy, I have no time to myself? Sampai bila? Sampai anda kena stroke ke? Sampai anda ada kerosakan buah pinggang ke? Sampai anda kena cancer ke? Right? So, anda mesti re-evaluate atau nilai semula priority atau keutamaan hidup anda. You must re-evaluate your priority. What is your main priority? Bolehkah anda terus menjaga ahli keluarga anda atau anak-anak anda apabila anda sudah sakit? What if one day you kena stroke, sudah lumpuh separuh badan? Are you still useful to your family members? You boleh masih jaga mereka. Kalau mereka sini sana pergi sekolah, masak untuk mereka. Cannot already. So change your habit sebelum it's too late. Okay, please re-evaluate your priority. Biasanya orang yang cakap, coach, I don't have time, I tak ada masa, I sibuk itu semua. Okay, very simple. Bagi saya, you have the wrong priority in life. Okay, wrong priority in life. So please re-evaluate your priorities. Dan bila anda betul-betul tak ada masa dan juga tidak obese, okay, tidak sangat obese, then anda boleh lakukan senaman yang sangat singkat. For example, high intensity interval training, HIIT. Nah, cara exercise ini 30 minit saja anda sudah pancet. Sudah tak bertenaga. Coach tak pernah tengok orang buat HIIT selama 1 jam. I rasa you boleh buat 1 jam, that means you are not doing HIIT. You are doing LISS, low intensity steady state cardio. Okay, ada perbezaannya. HIIT contohnya, coach ada 60 lebih video Tabata di YouTube coach. Ikutlah satu. Setiap Tabata buat 5 kali dalam 30 minit. Kalau boleh buat, then very good. Enough already. That is the exercise for the day. Tak payah buat apa lagi. Sudah cukup 30 minit. Okay? Yang suka jogging tu semua, dia mengambil masa at least 1 hour. Dan bila tak jog sampai 1 hour, then rasa macam tak berkesan. So instead of jogging, kalau anda mempunyai kemampuan dan keupayaan, instead of jogging, why don't you try sprinting? Sprinting. Sprinting maksudnya anda, apa tu? Larian pecut lah. Ya, sprinting lah. Pecut lari. Larian pecut. Okay. Run as fast as you can selama maybe 15 saat ataupun 20 saat. Lepas tu, stop. Then slow jog balik. Maybe 100 meter. Okay, then slow jog balik. Then, selepas balik ke tempat asal, then again, sprint as fast as you can. Okay. Maybe 15 seconds, 20 seconds sampai ke 100 meter. Then slow jog balik. Ulang alik, I think sebanyak 10 to 15 minutes anda pun sudah tidak bertenaga lagi. Dan I can tell you, cara latihan ini kalau anda suka lari, okay, jauh lebih efektif daripada jogging 1 jam. Tak buang masa pun. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes kalau anda boleh buat. Alright? So, please, don't tell me tak ada masa. Orang yang cakap tak ada masa, biasanya dia ada masa buat untuk benda lain. Macam tengok drama Korea. Main phone 2 jam, dia ada masa. Okay. Dan saya tanya, kenapa itu you ada masa? Oh, nak relax. It is because you are sedentary, bukannya nak relax.
And maybe you are lazy. Alright, so bergerak selalu mengikut kemampuan anda. Okay, jangan duduk sepanjang hari saja. I'm sure your body will change. It will change. Strategi ketiga. Kita cakap pasal shopping. Okay. Bila anda pergi ke macam Lotus ke Giant ke Jaya Grocer ke whatever, okay. So please ubah sedikit strategi anda. Jangan membuat pilihan makanan atau membeli barang dapur semasa anda lapar. Kerana bila anda lapar, anda lebih cenderung membuat pilihan makanan yang lebih buruk. Dan tempat-tempat ini mereka pandai bila you masuk saja rak yang pertama biasanya dipenuhi dengan benda-benda yang buruk. Junk food ke, sale Mr. Potato ke, dia semua. It is always like that. You tak percaya, you tengok like the next time you go. Okay? So, please, sebelum anda pergi buat shopping, tak kisahlah shopping makanan ke atau shopping barang dapur, makan dengan kenyang dulu. Bila anda kenyang, okay, otak sudah ada neurotransmitter yang betul, then baru you pergi shopping. Dan biasanya makanan yang sehat-sehat itu semua terdapat atau diletakkan di tempat yang paling belakang, paling corner sekali, dan you jalan terus ke sana untuk membuat pilihan barang dapur itu semua. Okay, now you may say, bila beli barang dapur, anak-anak nak makan ini, nak makan itu, nak cheese ring tu semua, then you pun beli untuk mereka kerana mereka kanak-kanak. I'm sorry, dalam dunia coach tak ada perkataan, tak ada istilah makanan kanak-kanak. There is no such thing called children's food. Tak ada. There is no such thing called old people food juga. Tak ada. Susu untuk orang tua tu semua. Nonsense. Food is food. Okay? Tak ada perbezaannya. Kanak-kanak, dewasa ataupun orang tua. Food is food. Kalau makanan itu tidak semula jadi, tolonglah kurangkan. Okay? You pun tahu makanan itu diproses, ditambah dengan gula, ditambah dengan bahan kimia, pengawet, coloring itu semua bahan tiruan. Okay? Dan biasanya bahan ini you boleh nampak dalam ramuan dia. Perisa dan pengawet yang dibenarkan. Pernahkah anda tanya siapa yang memberi kebenaran ini? Okay? Tolong. Kalau boleh, kurangkan semua makanan yang diproses ini kerana ia tidak semula jadi. Bila anda masukkan makanan yang tidak semula jadi ke dalam badan anda, okay, usus anda, kesihatan usus anda akan terjejas. Dan mula dari situlah penyakit menjadi. Kalau ia mengandungi bahan yang mencurigakan, bila okay, coach cakap, belajar baca label makanan. Coach pun ada satu masterclass. Okay, so kalau you baca ramuan itu, then you tengok, apa ini for oligo-fructo-authorized atau semua. So, you pun rasa macam suspicious, tak tahu benda ni betul ke, sihat ke, semula jadi. Well, pada masa itu, kalau ia mencurigakan, jangan beli. Jangan beli, beli benda lain lah. Okay? Makanan itu adalah sejenis khasiat. Food is nourishment, bukan sebagai hiburan. Banyak orang beli makan, dia nak nikmat, dia makan, dia eating for fun. Okay, banyak orang Malaysia, tak kisah apa kaum, okay, sama punya, okay, they eat for fun. Mulut gatal, nak makan sedikit benda yang dia suka. So dia tak kisah langsung makanan itu ada vitamin ke, ada serat ke, apakah kandungan makronutrien dari segi protein, fats dan karbohidrat tu ada serat ke, okay, ada phytonutrien. So, dia tak kisah langsung. Dia nak makan pasal sedap. Okay, so mesti tukar sedikit pemikiran anda. Bila anda makan, okay, makan itu mesti memberi khasiat untuk badan anda. Dan apabila badan anda sudah dapat khasiat itu, barulah dia jadi sihat. Okay? Don't eat for fun. Strategi keempat. Gantikan apa yang anda keluarkan. Biasanya, okay, sekarang banyak orang sudah pandai. Dia nak turun lemak badan atau turun berat badan, dia cakap, saya nak low carb, karbohidrat jahat, bad, carbs are bad. Semua. Okay, coach pun pernah melalui ini semua.
Okay, tapi setelah berilmu dan belajar dengan banyak lagi, then tahulah bagaimana nak menjadikan karbohidrat sebagai kawan. Okay, saya pun ada satu masterclass itu. Alright, so biasanya orang yang nak turun berat badan, dia akan mansuhkan segala karbohidrat. Nasi tak boleh, nasi jahat. Oh, roti tak boleh, mie tak boleh, itu semua. Okay, okay, it's fine, fine, okay. Tapi apa yang anda kena tahu, apabila anda keluarkan atau mengurangkan karbohidrat secara mendadak, ia pun merupakan sejenis cara untuk potong kalori. Setiap gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. So, bila anda mansuhkan segala karbohidrat, dan anda pun ambillah kalori daripada karbohidrat keluar. So, in a way, ia pun sejenis potong kalori. So, bila anda tak cukup kalori, makan daging dan sayur saja, then most of the time, okay, anda pun senang rasa lapar dan susah nak fokus. Coach cakap tadi, okay, bila anda lapar, anda susah nak fokus. Dan asyik fikir tentang makanan saja. Oh, saya low carb sebanyak 2 minggu lah. Lepas tu saya cheat meal apa, makan apa carb yang saya suka. Okay, yes, we all been through that. Coach sendiri pun telah melalui pengalaman itu. Dan bila anda sangat susah nak buat ini pun macam emotional, you jadi emotional, okay? You tak boleh amal cara makan ni untuk berpanjangan. Not for long term. Orang yang cakap, oh, I nak keto diet seumur hidup. Are you sure? Are you sure? Okay? Biasanya orang yang macam ni dia sudah start, fikiran dia sudah tidak terkawal, then dia bila cheat meal, dia start dengan satu donat. Oh, aduh, tengok dia. Okay, sorry ya. Okay, so bila dia sudah mungkin 1-2 bulan ambil low carb, then tiba-tiba dia tak boleh tahan lagi. Okay, dia cakap, okay, hari esok saya cheat meal, saya ambil sebiji donat saja. Sudah idam donat. Okay, the moment sebaik saja donat itu sentuh bibirnya, okay, touch the mouth, 1 donut become 2 donut, become 3 donut, become 4 donut dengan egg tart, become 4 donut dengan egg tart dengan cekodok lagi, dengan keropok lekor lagi. It cannot stop. Sudah lama dia mengeluarkan karbohidrat daripada diet dia, dan tiba-tiba dia start to introduce, dia tak boleh stop. Jom. So, ia sudah jadi emotional eating. Dan apa pencapaian yang orang ini sudah dapat? Semuanya cancel. Automatic cancel. Berat badan naik dengan mendadak, melambung. Naik dengan mendadak. Dan dia tengok, berat saya telah 2 bulan saya berusaha, 1 meal saja, cancel semua. Dia tengok di cermin, wajahnya sudah full of bloated dan macam puffy. Okay. Then this person hate him or herself. Dia benci diri sendiri kerana tak boleh control tu semua. So kita tak nak melalui proses macam ini kerana tidak sihat, bukan sahaja daripada kesihatan badan usus, okay, terutamanya usus, tetapi juga tidak sihat dari segi emotional dan psychological. Emotional eating ini serious, guys. It's very serious. Banyak orang ke laut kerana emotional eating itu. Trust me, you go low carb, dan tiba-tiba anda cheat meal dengan sedikit nasi, sedikit mie goreng, sedikit itu semua. There is no sedikit. It's banyak-banyak sedikit. Okay? Oh, jiran saya main metun di tepi. Okay. Kalau anda kurangkan nasi, please replace with something else. Dan di sini tambahkan kandungan daging atau telur dan protein apa daripada semua jenis haiwan yang comel. Okay? If you take out rice, replace with more meat. Senang saja. Kalau anda kurangkan sweet potato, tak nak makan mie, tak nak makan roti semua, then maybe tambah lebih sayur, tambah lebih daging ikan, tambah. So please don't cut, replace. Ubah your concept of cutting kepada replace. Understand? Ganti, bukan potong. Jangan fikir nak potong ini, potong itu. No, jangan potong. Ganti. You don't have to cut your calories. Anda masih boleh menurunkan lemak badan anda tanpa memotong
1 kalori pun. Katakan anda sekarang makan 2,000 kalori sehari. 2,000 kira-kira lah on average. Anda tak payah potong sampai 1,200 kalori itu semua kira macam accountant makan 1,200 so I ada setiap hari 800 kalori deficit. No need menyusahkan anda. Itu kerja coach saya sebagai personal trainer. Saya kira untuk anda dan saya bagi you meal plan. Pagi makan ini berapa gram, petang makan ini berapa. That's my job, bukan kerja anda because it's confusing, right? So tak payah potong kalori. Easy, just think about ganti. How can I ganti? Kalau saya tak nak makan nasi, then I ganti dengan maybe 3 biji telur. Then I can very sure you will start to see changes. Jangan takut makan. Banyak orang terutamanya kawan-kawan yang mengamal intermittent fasting. Puasa 16 jam ataupun puasa 20 jam lepas bila dia makan sedikit saja. Aduh, kesiannya. Tengok pun sedikit saja. Mungkin tak sampai 1,000 kalori. Trust me, you will not lose weight successfully kalau rasa macam ni. Kalau anda berjaya menurunkan berat badan pun, ya, termasuk berat daripada otot. Dan itu tidak sihat untuk anda. Ada orang kan yang baru-baru dia post di grup IFM, FB itu, muka dia cengkung. Okay, the sink in sunken cheek. Tak cantik, nampak macam orang tua. Dia sudah bukan lagi fasting, ini kebuluran, famine. Okay, bila anda makan, mesti makan dengan bermaruah. Jangan takut makan. When I say jangan takut makan, anda lah mesti makan dengan makan makanan yang betul, makan makanan semula jadi. Sayur itu okay, no problem. Okay, as long as dia semula jadi yang boleh kenal, okay, ikan ke, sotong ke, ayam ke, daging kerbau ke, I don't care, okay? As long as ia semula jadi, jangan takut anda tidak akan gemuk punya. Alright? So itulah 4 strategi yang coach harap dalam tahun baru Arnab ini, okay? It's very simple, 4 things, okay? So kita buat sedikit ulang kaji lah. First one is, you must start your day with protein. Mula hari pertama anda dengan protein. Number 2, bergerak selalu. Okay, please bergerak selalu. Don't be sedentary, jangan duduk saja. Okay, cuba have a target. Sehari mesti at least 5,000 step tu semua. I don't care. Alright, bergerak selalu. Then keep on improving. Then number 3, bila anda pergi buat beli makan ke, pergi beli barang dapur ke, make sure perut anda kenyang. Don't go buy food atau grocery shopping dengan perut yang kosong. Tidak bagus. Yang last kali, instead of potong, fikir ganti. Bila anda ambil keluar karbohidrat, ganti dengan protein. Coach boleh ganti dengan lemak ke? Well, bila anda ganti dengan protein, biasanya protein itu juga mengandungi lemak. Okay, ayam, kulit ayam tu ada lemak kan? So, tak payah purposely pergi tambah lemak. No need. Alright? So, di sini website coach wholefitness.com di mana kelas rakaman kelas yang lalu ada di sini. Sudah dalam modul 1 ada 10 kelas lah dan coach ada buat beberapa kelas tambahan lagi. Rakaman kelas yang lalu semuanya berada di website coach tadi wholefitness.com. Boleh pergi sana dan tengoklah mana yang anda minat, sign up dan anda boleh belajar dengan detail lagi. Topik-topik seperti breakfast yang betul, suplemen. Paling popular adalah suplemen. Nak ambil suplemen apa untuk jadi kurus dan sihat? Boleh pergi tengok lagi. Ataupun belajar mengenai karbohidrat, sama anda boleh ambil atau tinggalkan sama ada semua karbohidrat jahat ke, ataupun boleh menjadikan karbohidrat sebagai kawan anda. Satu lagi about kolesterol, ilmu baru terbaru mengenai kolesterol dan berbagai kelas lagi. Kelas yang akan datang 4 hari bulan Februari adalah optimumkan kesihatan otak anda. Kebanyakan orang bila cakap kesihatan dia tak fikir pasal otak dia. So coach ada beberapa ilmu-ilmu hitam yang menarik bagaimana anda boleh buat sedikit perubahan supaya otak anda sihat, cergas dan anda boleh membuat pilihan makanan ataupun perubahan gaya hidup seperti apa yang coach cakap tadi dengan lebih bagus untuk anda. Dan last kali 18 hari bulan depan
coach akan bincang mengenai stres. Adakah stres itu emotional stress saja, psychological stress saja, ataupun ada pelbagai stres lagi. Bolehkah kita menggunakan stres untuk menolong kita menjadi sihat? Ilmu yang menarik. I'm very sure it is very exciting. Dan jika anda nak sihat, nak ambil ilmu-ilmu ini, well, remember, ilmu yang coach bagi tidak berguna langsung kalau anda tidak mengamalnya atau tidak pakai dia. The knowledge you gain is useless if you don't apply it. Absolutely useless. Okay? So, selepas belajar dan coach sangat gembira bila tengok kawan-kawan post di WhatsApp group. Coach, saya cuba apa yang ajar di kelas ini. Sudah ada kemajuan. Coach, saya ambil suplemen yang you cakap. Wow, kulit saya sudah cantik. I'm very happy apabila saya dapat tengok testimoni ini kerana ia bagi tahu saya, apa yang saya nak buat iaitu membawa pendidikan mengenai ilmu kesihatan dan kecergasan yang optimum kepada masyarakat Malaysia ini berkesan. It's working. Okay? Coach tak jual apa produk kesihatan langsung. Apa yang coach nak adalah pass on knowledge coach kepada anda semua supaya anda boleh jadi sihat semula, okay, turun berat badan, turun lemak badan, menjadi lebih cergas, otak yang lebih sihat tu semua. Then maybe in the future anda pun boleh menjadi coach sendiri untuk tolong orang lain. Okay, so dengan ini coach akan stop the sharing dan kita akan ambil soalan. Coach akan ambil soalan supaya anda ada apa soalan nak tanya coach mengenai 4 strategi itu, boleh buka mic, buka video jika anda nak dan tanya soalan terus. Kalau tak ada, boleh type pun soalan di ruangan chat dan coach akan jawab. Alright? Dipersilakan. Siapakah orang lelaki yang pertama nak tanya soalan? Tak ada. Hi Coach. Hai Sana. Okay, Coach nak tanya, tadi cakap pasal yang decay tu kan, is it yang corn beef tu dalam yang dekat yang dalam tin tu boleh makan tak? Sorry, tak berapa jelas. Corn beef apa nama dia yang dalam tin? Apa nama dia? Tuna. No, it's a beef. Corn beef. It's a beef. Di dalam can tu. Okay. Is it okay or not? Corn beef itu dari it's not really processed. Ia adalah berasal dari Amerika Syarikat. It's corn beef US food. I pernah ambil dia halal, I know. I ambil sekali saja di Malaysia. I pun tak berapa suka dia punya perisalah, but it's me. Sama ada okay atau tidak, senang saja. Baca ramuan dia, kalau dia memang beef sahaja dan dia ada sauce kan, so sauce-nya dibuat daripada apa pun tengoklah sendiri. Kalau dia mengandungi vegetable oil, hydrogenated vegetable oil, sugar tu semua, then lebih baik anda jauhkan diri daripada itu. Kalau nak makan beef, masak sendiri, belilah Ramly beef yang patty 100% beef itu, coach hari-hari makan 100 gram, no problem. Delicious. Alright, thank you Coach. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Thank you so much. Yes. Siapa lagi nak buka mic dan tanya? Inilah peluang untuk tanya dan korek semua ilmu coach. Coach akan bagi semua, inilah angpau bagi anda semua. Okay, so jangan malu. Coach, Fazila sini. Fazila. Kongsi Facai Coach. Kongsi Facai. Kan Coach, kalau yang kita timbang tu, dia ada bacaan fat kan Coach? Body fat, yes. Ya, body fat. Lepas tu ada lagi satu visceral fat. Visceral fat. Hari tu I timbang, I tengok yang body fat turun, tapi visceral fat tu naik pula. It's like macam 0.1 macam gitulah. Dia naik 0.1 lah. So dia ada dia ada scientific what's that teori ke kenapa macam body fat turun tapi yang visceral fat tu boleh naik?
Well, senang saja. Yang alat timbang itu, number one, okay, ia bukan alat timbang yang sangat jitu. It's not exactly the most accurate machine. Okay, untuk pakai di rumah atau semua, dia bagi satu anggaran saja. So, bila visceral fat dia naik pun, don't worry too much. Don't worry too much. Tapi body fat, bila dia turun, terutamanya bila dia turun dengan banyak, katakan anda bermula dengan maybe 30%. Dan lepas anda buat perubahan, dan sekarang anda ukur, sudah 25%. That is very good. That is very, very good. Kalau visceral fat dia naik sikit dan lepas tu turun sikit, don't worry. Kita ambil purata. Purata, okay? Don't worry about it. Okay? Coach, thank you. No problem. Alright, kalau tak ada soalan dari audio, saya akan baca sedikit soalan dari ruangan chat. Alright. Adnan Ali, Coach, kenapa plank tak berapa sesuai? Ini mesti baca Facebook post saya punya. Okay, planking kan, exercise planking. Ia tidak sesuai. Bukan sahaja tidak berapa sesuai, tapi sangat tidak sesuai. Dan banyak so-called coach yang suruh anak murid dia buat planking itu, dia tak tahu sebenarnya planking itu melatih apa. Dia cakap core atau abs itu semua. I'm sorry, tak ada. Okay, apa yang dia buat adalah sejenis isometric hold, di mana ia paksa kekuatan otot teras anda, your core muscles, untuk maintain dalam position yang tidak semula jadi itu. It's unnatural position. Exercise yang kita mesti buat adalah ada carry over effect untuk daily life. Okay, bila I suruh you buat squat, okay, you hari-hari pun buat squat, you pun tak tahu saja. Bila anda duduk di kerusi dan naik, itulah squat. So, bila anda latih squat, okay, anda akan ada carry over effect yang lebih bagus bila panjat tangga, bila bawa angkat anak, itu semua, okay. Bila di Giant beli nasi pack 10 kilo, angkat naik, itu pergerakan yang memerlukan kekuatan otot dan kekuatan teras yang bagus. Dan exercise seperti squat, deadlift, press, pull rows itu semua lebih baik, jauh lebih baik, many thousand times better berbanding dengan planking. Dan orang yang ada yang berat dia lebih sikit dan ada kekuatan teras, ada core muscle yang lebih lemah, you buat planking, you akan menyakitkan ataupun mencederakan tulang di belakang anda dan juga bahu di anda jika tidak berhati-hati. Okay? I tahu ada orang yang buat dia gian sangat planking, satu hari mesti 4-5 minit, then one day dia dapat slip disc. So, you want planking? Atau you nak buat yang lebih selamat? Okay? I sebagai coach, I tak pernah suruh anak murid buat planking. Never. It's useless. No carry over effect. Okay, weakness worry. Coach nak tanya, how much of weight for the dumbbell that we can use in the indoor exercise, especially in the house? Weakness worry, the question back to you is exercise apa? Okay, so kalau nak beli dumbbell untuk buat exercise di rumah, lebih baik beli yang boleh adjust punya. Dari 2 kilo sampai ke 5 ataupun 10 kilo. Okay, yang ada jual yang boleh masuk plate itu lebih baik. Di Decathlon ada. Okay, mahal lah sikit, I know. But you don't need buy once. Okay, you beli yang pink dumbbell 1 kilo itu semua, you can only use for a few exercise. Lepas tu, okay, bila badan anda sudah menyesuaikan diri, then you kena beli yang baru. So, might as well you beli yang boleh ubah-ubah itu semua. Lebih baik. Itu sejenis investment lah kalau anda tak mahu pergi ke gym. Alright. Rosmawati, kalau hanya ada satu dumbbell, exercise apa yang sesuai? I tak tahu dumbbell itu berapa berat. Dan banyak exercise yang anda boleh buat. Okay. Azizan, kadang-kadang tak serela, bila tak ada selera, pengambilan protein pun kurang. Okay, the only reason anda tak ada selera untuk mengambil protein, terutamanya selepas anda bangun dari tidur, adalah perut anda tidak cukup asid. Your stomach is not acidic enough. Dan orang yang perut tak ada
asid yang mencukupi adalah orang yang masih ada tahap stres yang tinggi kerana kualiti tidur dia sudah terjejas. Kenapa kualiti tidur terjejas? Kerana dia stres. So, bila nak turunkan stres itu, number one, you mesti menjauhkan diri daripada unsur-unsur stres dulu. Okay, get away from the source of the stress. Dan unsur-unsur stres boleh datang daripada pemakanan. Bila anda makan benda yang badan anda tidak dapat, tolerate, okay, then you have food intolerance seperti gluten, seperti lactose intolerance, okay. Kalau anda tahu lah, anda ambil lactose, bahan tenusu, dan anda berkembung atau cirit-birit, then you cakap, tak kisahlah, minum saja, makan saja. Then you are introducing stress to your body. Alright, stress. Lama-kelamaan stres itu akan mengumpul dan salah satu kesannya adalah dia menarik semua asid keluar daripada perut you. Then that's why you bila perut tak cukup asid, anda tak ada selera nak makan protein. Tengok daging tu, tak ada selera. So, fix the problem of your stress. Salah satu cara yang sangat efektif, sangat-sangat berkesan untuk menurunkan stres adalah mengambil suplemen magnesium. Dan magnesium yang anda makan, ambil suplemen itu, okay, kalau boleh ambil yang sangat berkualiti tinggi, iaitu magnesium glycinate. Jangan pergi farmasi cakap nak magnesium, biasanya mereka akan bagi you magnesium citrate ataupun magnesium oxide. Itu adalah magnesium yang berkualiti rendah. Kalau anda makan lebih magnesium citrate atau oxide, anda akan cirit-birit. Alright. So, Sarah Suryati, Coach, betul ke orang yang cepat stres tak sesuai buat HIIT? Betul. Kerana exercise HIIT itu pun sejenis unsur stres. So, bila sudah stres, jangan pergi buat exercise yang boleh meningkatkan tahap stres lagi. Jangan. Okay, buat number one, apa yang Coach cakap tadi. Tidur dengan baik, mengambil magnesium glycinate, okay, ataupun magnesium sulfate, magnesium taurate, itu adalah beberapa jenis magnesium yang boleh tolong menurunkan stres itu. So, tak pasti pergi tengok kelas suplemen, okay. Then, lama-kelamaan bila badan sudah tak stres, then you boleh start sedikit exercise yang anda boleh mampu buat dan tidak meningkatkan stres secara mendadak, okay. Suhaila, macam mana nak educate partner tak beli jajan untuk kids since dia yang selalu shopping grocery? Well, I know it is susah, okay? It's susah. Anak-anak dia ikut apa sahaja ibu bapa buat. Dia ikut teladan ibu bapa saja. Kalau ibu bapa sendiri tak makan dengan sehat, then you suruh anak you, jangan makan jajan dan semua, tak guna ni. Because dia boleh cakap, ya mak ayah pun makan, kenapa saya tak boleh? Not fair. Kan? So, you become the example of what they want to be. Your partner not working, you have a heart-to-heart talk. I do not know how to educate your partner. I tak kahwin dengan dia. So, kan? Tapi macam coach, okay? Coach bagi tahu isteri coach, okay? Dia tak ikut diet saya atau apa, tak ikut langsung, okay? Dia makan cara dia sendiri. Tapi apa yang coach bagi tahu isteri coach adalah, for sure, confirm, I don't want to see any janjan in my house. Kalau ada pun yang bawa dari sekolah, contohnya hari guru ke tu semua, dia bawa sedikit balik kan, okay? Okay, kanak-kanak, I tutup mata, makan sedikit, 1-2, the rest, I akan bungkus, bagi semua kepada Pakcik Gad. Semua, okay? So, you must be firm. You do it 1 time, you do it 2 times, 3 times, 4 times. Yes, mungkin di antara you akan bergaduh, but you need to be firm to show them that you are really serious for the health of your family. Alright? Okay, so Hasnizah Jalaluddin, terima kasih. Okay, kongsi saya. So, okay, ada siapa lagi nak buka mic ataupun video, nak tanya soalan mengenai strategi bagaimana nak jadi sihat, turun berat badan itu semua? Yes, go ahead. Buka mic dan tanya coach sekarang. Coach tak simpan ilmu hari ini. So, ambillah peluang. Tak ada.
Nurul, you ada soalan? Saya soalan. Okay. Nurul sudah ikut coach selama 1 tahun dah. So pun ada perubahan kan. Tapi tak stop lagi. Okay. Ini perubahan yang mengambil masa sikit. Dan coach sangat pastilah Nurul bila dapat results tu, ia akan mengagumkan. Trust me. Alright. Okay, so kalau tak ada soalan, okay, coach harap, okay, melalui perkongsian yang senang ini 4 strategi sahaja, okay. So you dengar dan you fikir-fikir sedikit, okay. Bolehkah saya sebagai orang yang nak membuat perubahan dari segi kesihatan, nak jadi sihat balik, turun berat badan tu semua, 4 strategi yang senang ini, okay. Yang mana saya boleh amal dulu? Adakah tukar protein sebagai hidangan pertama? Adakah saya makan dulu sebelum pergi shopping? Ataupun saya ganti, okay, instead of potong, saya ganti nasi yang saya ambil keluar dengan lebih protein, okay? Ataupun saya, yalah memang tak bergerak langsung. So, okay, Coach Ho cakap, bergerak selalu, okay. Saya tekanlah setiap hari, I beli apa Apple Watch ke atau Xiaomi Band ke apa. Okay, setiap hari kira mesti at least 5,000 steps. 5,000 steps. Okay, motivate yourself. Kalau perlu motivasi, please join group WhatsApp group masterclass. I akan motivate you. Okay, hari-hari marah you then you motivate already. Okay, trust me, don't do it alone. Cari kawan-kawan yang sehaluan, then ya kita akan saling motivate each other, because trust me, it will work. It's almost guaranteed to work. Okay, coach sudah banyak pengalaman bab ini. So, trust me lah, it will work. Okay, so coach nak berucap selamat tahun baru Cina kepada semua kawan-kawan sini. Kalau you celebrate, okay, tahun Arnab ini, coach haraplah ia dapat membawa kesihatan yang bagus untuk kawan-kawan semua. Biasanya orang Cina pun cakap membawa wealth, okay, kekayaan kepada semua. So kita nak mendapat kekayaan dari segi ilmu, bagaimana nak jadi sihat, okay, dan supaya kita pun boleh menolong kawan-kawan kita yang lain. Okay, jangan lupa satu daripada 2 orang Malaysia adalah overweight and obese. So let's fix that problem together, my friends. Okay, let's fix it together. Okay, with that, terima kasih and I'll see you in the next masterclass. Good night and 恭喜发财. Thank you, coach.